Suwandi Channel, secara teknologi sekenal penjuru dunia. Mahabharata merupakan salah satu daripada dua epik utama Sanskrit dari India Purba. Epik yang lain ialah Ramayana. Mahabharata meriwayatkan peperangan Kurukshetra yang berlaku di antara putera-putera Pandawa dan juga Kaurava. Mahakarya ini juga mengandungi bahan-bahan falsafah, agama dan kerohanian. Mahabharata juga mengandungi kitab-kitab suci orang Hindu yang utama, iaitu Bhagavad Gita. Mahabharata yang disanjung tinggi sebagai Pancama Veda, iaitu Veda yang kelima, merupakan sebuah ensiklopedia agama dan kebudayaan Hindu. Secara literalnya, diperkirakan bahawa Mahabharata telah mencapai bentuk masa kini pada sekitar kurun keempat sebelum Masihi. Ada juga yang berpendapat bahawa penulisan epik ini jauh lebih awal, mungkin sekitar pertengahan milenium pertama sebelum Masihi. Pada waktu itu, epik ini telah wujud dalam bentuk hikayat-hikayat masyhur para dewa, raja-raja dan tukang ramal yang besar. Kemungkinan disampaikan secara lisan oleh para pendeta, petapa dan juga penyanyi kembara. Apapun, bentuk Mahabharata seperti kini mengandungi 100,000 rangkap dan kira-kira 1.8 juta patah perkataan secara keseluruhan, sekaligus menjadikan sebagai puisi paling panjang di dunia. Dalam erti kata lain, panjang Mahabharata adalah 10 kali ganda gabungan Iliad dan Odyssey karangan Homer. Walaupun epik ini dipercayai tidak dikarang oleh seseorang individu tunggal, sumber tradisi meyakini bahawa pengarang puisi Mahabharata ialah pendeta Vyasa, sambil Jenisa pula bertanggungjawab sebagai jurutulis. Mahabharata dimulakan dengan Dhritarashtra yang menjadi buta. Beliau merupakan anak sulung daripada Vichitavirya, iaitu pemerintah Hastinapura, dan bapa kepada putera-putera Kaurava. Berikutan kecacatannya itu, Dhritarashtra tidak boleh mewarisi tatah bapanya. Justru, adik yang bernama Pandu, bapa kepada putera-putera Pandawa, dilantik menjadi pemerintah baru Hastinapura, sejurus kemangkatan Vachitarvya. Berikutan sumpahan yang dikenakan ke atas oleh pendeta Kindama, Pandu akan meninggal dunia andai beliau melakukan hubungan kelamin. Lantaran itu, beliau tidak boleh mempunyai anak tanpa membahayakan diri sendiri. Setelah disumpah oleh Kindama, Pandu membawa diri ke hutan dan abangnya yang buta itu diangkat menjadi raja baru. Isteri pertama Pandu, iaitu Kunti, memohon kepada para dewa agar dewa-dewa itu menghamilinya supaya beliau dapat memberikan zuriat kepada Pandu. Permohonan ini diterima oleh beliau pun mengandungkan 3 orang pertama, iaitu Yudhishthira berbapakan Dharma, Bhima berbapakan Vayu dan Arjuna berbapakan Indra. Isteri kedua Pandu, iaitu Madri, juga melahirkan zuriat dengan cara ini. 2 orang puteranya yang kembar, iaitu Nakla dan Shadiva, berbapakan Ashwin. Di samping itu, Dharatirashtra dan isterinya Gandhari mempunyai seramai 100 orang putera yang secara kolektif disebut sebagai putera-putera Kaurava, di samping seorang puteri. Ketika Pandu dan Madri melakukan hubungan, Pandu langsung sahaja meninggal dunia lantaran sumpahan yang dikenakan ke atasnya. Madri yang berduka cita kemudian melakukan sati dan meninggalkan Kunti dan 5 orang anak kecil itu menjaga diri mereka sendiri. Putra-putra Pandawa dan ibu mereka lantas pulang ke Hastinapura bersama 100 orang sepupu mereka. Putra-putra Pandawa ini dididik oleh seorang guru yang bernama Kripa. Kemudian mereka dididik pula oleh Drona. Setelah diusir buat kali kedua, putra-putra Pandawa pun bersiap siaga bagi memerangi sepupu-sepupu mereka. Perutusan demi perutusan diantar kepada putra-putra Kaurava untuk menuntut kembali pengembalian Indraprastha, wilayah yang dikurniakan oleh Dhritarashtra. Indraprastha
sebelum ini dibangunkan oleh putera-putera Pandawa, namun jatuh ke penguasaan Kaurava. Cubaan untuk menyelesaikan kemelut ini secara aman tidak berjaya, walaupun Krishna, si avatar kepada Vishnu, dan sepupu sebelah ibu kepada Pandawa sendiri campur tangan. Susulan daripada keadaan ini, perang Kurukshetra pun terjadi. Susulan daripada keadaan ini, perang Kurukshetra pun terjadi. Ilmuwan berbeza pandangan tentang tarikh berlakunya peperangan ini. Begitu juga dengan status kesahihan peperangan ini. Ia turut hangat diperdebatkan. Apapun, menurut Mahabharata, perang Kurukshetra berlanjutan selama 18 hari, di mana kebanyakan karakter dalam epik ini terbunuh. Babak yang dianggap paling masyhur dalam epik ini ialah apabila Bhagavad Gita turut berlaku ketika ini, yakni sejurus sebelum peperangan bermula. Melihatkan kekasihannya berada di pihak musuh, Arjuna berasa ragu-ragu dan berniat untuk meninggalkan medan perang. Arjuna meminta Krishna yang berkhidmat sebagai pemandu pedatinya untuk membawa beliau pulang. Lantas, avatar kepada Vishnu itu pun memulakan perbualan falsafah yang menerangkan tentang ketidaksempurnaan dalam hidup, kepentingan memenuhi tanggungjawab dan kekal berada dalam jalan yang benar. Pengakhiran kepada peperangan ini, putera-putera Pandawa meraih kemenangan, walaupun kedua belah pihak menanggung kehilangan yang bukan kecil. Di pihak Pandawa, 8 orang putera terselamat, manakala hanya 4 orang sahaja di pihak Kaurava yang masih hidup. Namun peperangan ini bukanlah penamat kepada epik tersebut. Mahabharata dilanjutkan lagi dengan kisah tentang putera-putera Pandawa menjadi Raja Hastinapura dan Indraprastha, dan bagaimana epik ini dibacakan oleh Vaishampayan, pelajar biasa, kepada Janmejivaya, cicit kepada Arjuna dalam sebuah upacara korban ular.